Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan. Pada tengah hari ini, tengah hari ini kita dapat bersiaran lagi dalam kapsul bimbingan kenal huruf. Okay, alhamdulillah tuan-tuan, sambil-sambil itu yang mana baru masuk Okey. Okey, yang mana baru masuk insya-Allah tuan-tuan ustaz buat apa ni? Ustaz bagi makluman sedikit ya. Untuk makluman yang mana baru masuk yang ni ingat ini bukan apa ni kelas. Ini adalah kapsul saja tuan-tuan. Jadi dalam masa yang ada ni insya-Allah ustaz akan manfaatkan lebih kurang 15 ke 20 minit ya. 15 ke 20 minit kita nak bercerita sedikit apa yang ada dalam apa ni bimbingan kenal huruf Jadi sambil-sambil itu dalam 2 ke 3 minit ni ustaz nak mohon bantuan semua yang ada untuk sama-sama kita sharekan live pengajian kita. Sharekan live pengajian kita ini, kapsul ni supaya dia boleh bergerak, supaya ada yang dapat manfaat daripadanya. InsyaAllah tuan-tuan. Apa khabar semua sihat ya? Okey, jom. Sambil-sambil tuan-tuan sharekan kapsul kita ini, ustaz nak mohon tuan-tuan sharekan live ni sambil tu kita buka majlis dulu Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala sayyidinal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Okey, alhamdulillah tuan-tuan ya. Dalam siri ini ustaz nak bawakan kepada tuan-tuan kalau tengok daripada tajuk yang ustaz tulis apa? Otak ada berapa? Apa yang benda yang ustaz nak sampaikan tuan-tuan. Okey, jadi sedutan sedikit daripada pelajaran daripada kapsul ustaz pada baru ni iaitu hari Selasa jam 10.30 pagi kan. Daripada kapsul itu ya, dalam kapsul itu ustaz ada menceritakan. Kali ni biasa ustaz tulis atas kertas, ni ustaz bawa sekali dengan whiteboard sekali whiteboard sekali. Okey, kalau pada kapsul yang bimbingan pada hari Selasa itu ustaz ada ceritakan tentang apa ni bacaan mati. Bacaan mati. Apa dia bacaan mati ataupun bacaan sukun tuan-tuan? Walau bagaimanapun ustaz bukanlah nak cerita tentang ini tuan-tuan. Ustaz nak ceritakan tentang, tuan-tuan pernah dengar tak huruf hijaiyah? Cek komen sikit. Pernah dengar tak huruf hijaiyah? Cek komen sikit, tulis sikit pernah dengar tak? Kalau tuan-tuan pernah dengar, cuba tulis kat situ. Pernah dengar ustaz. Tapi jom hari ni ustaz nak kongsikan apa punca masalah orang ni bila nak baca Al-Quran. Dia ada satu masalah iaitu tertukar huruf. Ya, tertukar huruf. Okey. Baik. Jadi daripada tertukar huruf ini, punca masalah yang ada pada tertukar huruf ini adalah apa? Adalah apa? Iaitu berkenaan dengan kita punya pembacaan. Huruf ni yang balik-balik tertukar apa? Sod, dot, tozo, nun, bata, balik-balik huruf-huruf yang biasa kita jumpa ada tertukar. Sebab apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan ustaz sebutkan tadi ada huruf hijaiyah kan? Okey, huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ni apa? Alif bata sampai hamzah ya wasalamu lah tu tuan-tuan.
sampai alif bata sampai hamzah ya wassalamu. Itulah apa ni huruf hijaiyah. Tetapi yang masalahnya tuan-tuan ya, yang selama ni kita duk belajar huruf hijaiyah ni, dia kita belajar dalam keadaan macam mana? Puk sedebuk terus dekat sini. Maksudnya huruf hijaiyah tu kita belajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha tu puk sedebuk terus duduk dalam ni tuan-tuan. Yang jadi masalahnya sebabkan dia sedebuk terus duduk dalam ni, maknanya dia masuk dalam tangkap muat. Dia masuk, kita belajar dalam keadaan tangkap muat, duduk dalam kita punya minda, dalam kita punya file. Duduk sedebuk sini, maka berlakulah masalah. Apa dia? Tertukar-tukar huruf hijaiyah. Ini yang menjadi masalah. Jadi tuan-tuan, bila dia menjadi masalah, maka kita kena selesaikan. Jadi nak selesaikan dengan cara macam mana? Iaitu tuan-tuan, kita akan belajar menggunakan kaedah dua otak. Kaedah menggunakan otak kiri dan juga kanan. Jadi ustaz nak tanya tuan-tuan, otak ni ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada dua. Otak ada satu je tuan-tuan. Dia otak ada satu tapi ada dua bahagian, kiri dan juga kanan. Jadi dalam kaedah yang kita boleh guna dalam bimbingan kenal huruf ni, iaitu apa? Kita akan menggunakan kedua-dua bahagian otak kita. Otak ada satu tapi ada dua bahagian, kiri dan juga kanan. Jadi dekat dalam keadaan tu, kita nak belajar dia dalam kedua-dua bahagian itu dengan cara macam mana? Kita nak hantarkan cara kita menyimpan di dalam otak kita dengan keadaan apa? Tersusun. Jadi dekat situ maka terpecahlah kepada dua bahagian. Iaitu huruf mudah dan juga huruf susah. Nampak tak Ustaz tulis? Huruf mudah dan juga huruf susah. Apa dia huruf mudah dan juga huruf susah? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu huruf mudah dengan huruf susah? Siapa yang tahu? Antara huruf-huruf yang mudah, Ustaz contohkan, Ustaz masukkan kat sini. Contoh huruf mudah Contoh huruf mudah, huruf mim. Seterusnya lagi huruf sin. Lagi antara huruf mudah lagi huruf apa? Huruf lam. Itu antara huruf yang mudah. Huruf yang susah apa? Contoh huruf yang susah. Sad, sad dah Sad. Lagi apa lagi? Seterusnya huruf huruf ain. Lagi huruf zal. Betul tak tuan-tuan? Ada berapa huruf? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ustaz ada bagi 3 jenis huruf yang Ustaz bawa kat sini. Ada Ustaz tambah lagi. Huruf ghain. Jadi antara huruf ni, kita kalau kita belajar dengan bimbingan kelas kenal huruf ni apa? Kita akan pertama akan belajar huruf mudah dulu. Kita simpan dulu huruf mudah. Dah selesai huruf mudah, baru kita masuk pada huruf yang susah pula. Yang jadi masalah apa? Huruf mudah, huruf susah, sedebuk tu belajar. Tu jadi tertukar-tukar huruf tu tuan-tuan. Dapat sesuatu tak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu, minta sama-sama sharekan lagi pengajian kita pada kali ini. Itu kapsul ni biar sama-sama lagi orang boleh dapat manfaat. Ustaz ada lagi ni nak kongsi tuan-tuan. Ustaz ada bagi satu bonus untuk tuan-tuan. Jom teruskan stay. InsyaAllah dalam 5 minit lagi insyaAllah kita akan akhir. Okey. Jadi kita sambung lagi. Tadi Ustaz sebut apa? Huruf mudah, huruf susah. Ada 2 bahagian. Okey. Jadi dekat sini Ustaz nak buat satu sedikit bacaan. Contoh. Ustaz buat satu bacaan ya. Ini bacaan ni adalah dibuat berdasarkan huruf-huruf yang kita akan belajar. Contoh Ustaz buat sini. Si. Okey, ambil masa sekejap ya. Ustaz tulis sekejap ya.
Okey, satu. Okey, baik. Satu. Lagi satu. Ustaz bagi lagi satu. Sekejap. Tunggu sekejap lah. Ustaz baca dulu. Okey, contoh Ustaz baca. Sifun ghasin azuyi. Okey, lagi sekali. Ustaz baca. Sifun ghasin azuyi. Ustaz baca dalam keadaan slow-slow tuan-tuan. Cuba kalau tuan-tuan baca dalam keadaan laju, boleh tak ni? Sifun ghasin azuyi. Kalau baca boleh dalam keadaan baik tu insya-Allah okeylah. Kalau yang mana baru-baru nak belajar tu dibaca ni huru-hara tuan-tuan. Huru-hara tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatikan betul-betul dalam Ustaz punya siaran ni, tuan-tuan tengok dalam bahagian yang telah dipinkan. Ada nombor telefon Ustaz. Siapa-siapa yang berminat untuk Ustaz buat semakan pada bacaan ni, silakan tekan link tersebut dan terus masuk dalam WhatsApp Ustaz. Ustaz, saya nak semak bacaan yang Ustaz hantar dalam kapsul tadi. Okey, bacalah. Sifun ghasin azuyi. Contoh baca macam tu. Okey, satu lagi Ustaz buat. Satu lagi. Okey, baik. Satu lagi Ustaz buat contoh. Okey, yang kedua pula. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni, Ustaz buat satu bacaan, yang mana bacaan ini pun sama juga. Siapa-siapa tak kisah terpulang untuk tuan-tuan klik link klik yang WhatsApp tu, kemudian terus mesej pada Ustaz nak hantarkan bacaan Ustaz yang ni. Okey, Ustaz baca ni, contoh ni. Zu di zamin hun hari. Okey, Ustaz baca seslow lah ni tuan-tuan. Lagi sekali. Ustaz baca laju. Zudi zamin hun hari. Contoh. Kalau baca ni, duk tu maknanya ada masalah problem tuan-tuan. Huru-hara tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sambil-sambil itu juga, siapa-siapa yang berminat ni boleh klik yang tu, nanti Ustaz boleh semak. Paling kurang boleh tahu makhraj huruf za. Paling kurang boleh tahu makhraj huruf ghain. Nanti kita boleh sama-sama belajar. Okey, jadi point dia tuan-tuan dekat sini, yang mana ada sini, mungkin ada sebahagian yang boleh baca dengan baik. Dan juga mungkin ada sebahagian yang boleh baca tu dalam keadaan huru-hara tuan-tuan. Jadi dekat situ tuan-tuan, point dia berbalik pada apa tadi? Dia kembali kepada kita punya file. Yang mana duk tadi Ustaz cakap apa? Duk simpan dulu huruf mudah, duk simpan dulu huruf yang susah, baru boleh baca dengan yang baik. Kalau kita belajar yang selama ni huru-hara terbunyi apa? Puk sedebuk terus kat sini tuan-tuan. Jadi dia ada sedebuk terus kat sini, dia jadi masalah. Bila kita nak baca tu dia jadi huru-hara. Sebab dalam kita punya file ini, minda kita ni, bacaan huruf-huruf itu tidak tersusun. Jadi tuan-tuan, siapa-siapa yang kalau tadi yang suka rela nak ni, boleh silakan baca bacaan ni dan hantarkan dalam nombor telefon WhatsApp yang Ustaz ada buat kat situ. Okey. Itu sahaja untuk kali ni. Harap dapat sesuatu dalam Ustaz punya perkongsian pada hari ini. Dan juga kenapa Ustaz baca slow-slow macam tu tadi tuan-tuan. Kalaulah kita belajar, kalaulah kita mula-mula daripada kecil. Kalau kita daripada kecil macam mana nak boleh dapat berlari. Mula-mula menerak dulu. Dah menerak, kemudian berdiri. Dah berdiri, tatih sekejap. Kemudian dah tatih, mulalah berjalan. Dah berjalan,
baru boleh lari. Jadi kita nak baca Quran pun sama. Takkanlah kita nak baca Quran, tiba-tiba nak berlari dah terus. Boleh ke? Tak boleh. Dengan cara apa? Kita lalu step by step dia. Apa dia? Mula-mula kita kenal huruf dulu. Dah kenal huruf, kita susun huruf kita dulu. Kemudian kita baca menyebut. Dah kemudian kita belajar menyebut. Dah tahu hurufnya macam mana. Kemudian kita sambung-sambungkan. Kemudian kita baca laju sikit. Kemudian kita apply masuk dalam bacaan Al-Quran. InsyaAllah berjaya tuan-tuan. Ya? Okey, jadi cukuplah untuk itu tuan-tuan. Pada perkongsian Ustaz pada tengah hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk semua. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk tu, Ustaz buka sehingga pada jam 2.30 saja. Siapa yang hantar duk PM Ustaz, insya-Allah nanti Ustaz akan semak, Ustaz dengar nanti Ustaz semak. Okey, itu saja. Semoga ada yang baik untuk tuan-tuan ya. Yang baik itu semuanya datang daripada Allah, yang kurang salah silap tu datang daripada Ustaz sendiri. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan Ustaz Sufyan dalam Geng Ngaji Global.